Yang pertama Allah Ta'ala minta orang beriman daripada dia, ati' Allah. Kena taat kepada Allah. Ini ketaatan mutlak. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Ketaatan kepada Rasul juga adalah ketaatan mutlak. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Kalau kita tengok ayat ni tuan-tuan, ayat Allah dia ada ati' Allah. Mai dekat Rasul wa ati'ur Rasul. Mai dekat pemimpin dia tidak ada perkataan ati'. Maknanya ketaatan kepada pemimpin itu bukan ketaatan yang mutlak. Selagi mana pemimpin itu ati' Allah wa ati'ur Rasul, baru kita boleh taat kepada dia, baru kita boleh follow kepada dia. Tetapi jika pemimpin itu menderhaka kepada Allah, menderhaka kepada Rasul, tidak memimpin ikut cara yang Allah Ta'ala nak, tidak memimpin cara baginda suruh, jangan taat kepada pemimpin tersebut. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Salatan wa salaman 'ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada Ayahanda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali di atas ruang dan jemputan yang diberikan pada malam ini. Seterusnya para penonton program dan juga followers serta fans Datuk Dr. Hassan Ali yang berada di seluruh negara dan yang berada di luar negara yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur kita panjatkan ke hadrat Allah malam ni dapat bersama-sama. Minggu lepas kita tak dapat bersama sebab macam Datuk katakan tadi, sedikit ujian Allah Ta'ala beri kepada kami sekeluarga. Kepulangan nenda saya di sebelah mak balik bertemu dengan sang penciptanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan almarhumah nenda saya bersama dengan hamba-hamba yang dikasihi, insya-Allah. Dan malam ni yang mana yang baru saja masuk ke dalam live kita tu, kita minta sebelum kita nak cakap, sebelum kita nak kupas panjang malam ni, tolong like dan share saja. Tak ada banyak benda yang kita kena buat, tolong like dan tolong share kita punya live pada malam ini. Mudah-mudahan sebaran video ataupun live kita pada malam ni kepada seluruh mereka yang duduk di rumah, yang tidak buat apa, daripada duk tengok cerita-cerita mengarut di TV itu, sama-sama kita mengutip sedikit mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan terkandung di dalam hadis dan kitab para alim ulama untuk sama-sama kita ambil dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang selamat. Tidak ada jalan lain yang selamat melainkan Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang Allah Ta'ala redha, agama yang berada di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Jadi kita nak balik bertemu dengan Allah, jalan yang selamat adalah Islam. Bagaimana nak mengikuti jalan Islam? Tidak lain dan tidak bukan, kena belajar, kena memahami ilmu agama untuk sama-sama kita duduk di dalam ajaran yang sebenar, insya-Allah. Berbalik kepada soalan yang Datuk ajukan tadi ni, Islam senantiasa di hadapan. Saya nak tambah satu kalimat, Datuk. Islam senantiasa berada di hadapan dan senantiasa berada di dalam hidup kita. Perkara yang paling tinggi adalah Islam. Perkara yang paling tinggi adalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada agama yang dapat menandingi Islam. Apa maknanya di situ? Yang pertama, apa-apa yang kita nak buat mesti kita merujuk kepada Islam. Kenapa yang kita kena merujuk kepada Islam? Itu persoalannya. Sebab Islam adalah suatu panduan
ataupun satu buku manual yang Allah Ta'ala berikan untuk kita hidup, dan acuan yang Allah Ta'ala sediakan sesuai dengan acuan yang diredai oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah acuan Islam. Allah. Itu acuan yang Allah Ta'ala letak. Mudah untuk kita faham malam ni. Nak bagi bahasa-bahasa yang tinggi, Datuk, saya pun bukan orang yang layak, dan nak mudah faham. Apa dia Islam? Satu acuan yang diciptakan oleh Allah untuk kita hidup, dan acuan itu adalah acuan yang paling disukai Allah, iaitu namanya adalah acuan Islam. Hidup kita ni kena mengikut acuan Islam. Allah Ta'ala dia cipta satu agama yang dia redha, dia cipta hamba dia. Kadang-kadang orang tanya, ustaz kita ni pun pelik kadang-kadang dengan Allah Ta'ala ni, pasal apa pula dah yang hadap pelik dengan Allah Ta'ala. Dia buat kita, apa tu dia nak suruh kita ikut cakap dia, ustaz. Yang tu kita akan bahas lagi dia tu. Cumanya sebagai mukadimah ini, saya nak bawa satu ayat Al-Quran yang akan menjadi kita punya perbahasan kita. Kita nak menghurai tajuk kita malam ni berdasarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perintah kepada orang Islam, perintah kepada orang beriman, perintah kepada hamba-hambanya yang takut kepada dia. Allah Ta'ala perintah mudah je, Datuk. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Lalu Allah Ta'ala sebut, dalam hidup ni Allah Ta'ala kata, 3 benda ni hampa kena ikut. Nak ikut siapa? Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ni kadang-kadang orang dia duduk hurai, orang dia duduk bahas mengikut kehendak mereka tu. Allah Ta'ala letak ayat ni jelas. Yang pertama, Allah Ta'ala minta orang beriman ni apa dia? Ati'ullah. Kena taat kepada Allah. Ini ketaatan mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ketaatan kepada Rasul juga adalah ketaatan mutlak. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Kalau kita tengok ayat ni, tuan-tuan. Ayat Allah dia ada ati'ullah. Mai dekat Rasul wa ati'ur rasul. Mai dekat pemimpin dia tidak ada perkataan ati'. Maknanya ketaatan kepada pemimpin itu bukan ketaatan yang mutlak. Selagi mana pemimpin itu ati'ullah wa ati'ur rasul, baru kita boleh taat kepada dia, baru kita boleh follow kepada dia. Tetapi jika pemimpin itu menderhaka kepada Allah, menderhaka kepada Rasul, tidak memimpin ikut cara yang Allah Ta'ala nak, tidak memimpin cara baginda suruh, jangan taat kepada pemimpin tersebut. Jadi Allah Ta'ala sambung, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ada apa-apa masalah dalam kehidupan ini, kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Itulah Islam. Dalam hidup ni, apa-apa yang jadi, kena kembali kepada Islam. Yang kita nak bahas pada malam ni. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Datuk, kena kembali kepada Islam. Nak kembali kepada Islam ni macam mana, Ustaz? Perbahasan kita pada live yang pertama musim baru ni, kena ada ilmu. Itu asas dia. Ada satu kata-kata pujangga, Datuk. Saya tak tahulah kata-kata ni daripada siapa. Dan kata-kata ni saya pernah terdengar waktu saya belajar dulu, Datuk. Dan saya tanam sampailah. Dan kata-kata tersebut saya upgrade sedikit. Kata-kata yang indah. Dengan ilmu jadi hidup, dengan ilmu akan menjadi hidup mudah. Ilmu menjadikan hidup kita mudah. Iman menjadikan hidup kita terarah. Seni menjadikan hidup kita indah. Saya ulang balik kata-kata ni. Tentang ambil kata-kata ni tentang tanam. Malam ni tak dapat banyak pun dapat yang ni pun jadilah, Datuk. Jadilah, Datuk, malam ni. Dengan ilmu menjadi hidup kita, dengan ilmu hidup kita menjadi indah. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Dengan iman hidup kita menjadi terarah. Dengan seni hidup kita menjadi indah. Saya ulang balik, tuan-tuan. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Dengan iman hidup kita menjadi terarah. Dengan seni hidup kita menjadi indah. Cantik, mudah. Saya rumuskan pusingan pertama ini, Datuk, dengan kata-kata tersebut. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah.
Masya Allah para penonton yang mati sekalian ya. Susunan kata-kata itu, saya ingat tuan-tuan 2 minggu yang lepas pun ada susunan phrases, frasa-frasa dan kata-kata yang saya rasa tuan-tuan dan puan, kata-kata itu disusun khas oleh Ustaz Ahmad Usam tuan-tuan ya, untuk menambahkan lagi tuan-tuan, menambahkan lagi warna-warna kepada persembahan kita. Dan malam ini tuan-tuan, warna yang ditambah ilmu. Tuan-tuan dan puan, hasil daripada ilmu itu memudahkan kehidupan mudah. Kemudian tu iman terarah. Hidup itu terarah. Tak ada hidup yang paling cantik selain daripada hidup yang terarah. Tahu fokusnya, tahu tujuannya, tahu matlamatnya, di mana matlamat akhirnya. Dan satu lagi seni. Seni itu menjadikan hidup ini indah. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Saya nak minta apa ni Ustaz ya. Tadi ya kita tengok ya. Kita sudah menjalani kemerdekaan dah 60 tahun lebih dah kan. Saya ingat lagi tuan-tuan, saya terlibat dengan beberapa orang satu proses yang namanya Islamization of Knowledge. Bagaimana kita nak mengislamisasikan ilmu tuan-tuan dan puan di peringkat sekolah, di peringkat universiti dan sebagainya, di peringkat pejabat-pejabat kerajaan, termasuk swasta dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, bila bertukar itu, bertukar ini, bertukar itu, bertukar ini, sekarang ni tak timbul lagi dah tuan-tuan. Tak timbul lagi dah. Masalah untuk islamisasi ilmu dan sebagainya, mungkin dibicarakan di peringkat universiti, tetapi umumnya tuan-tuan dan puan, di peringkat rumah, di peringkat diri dan sebagainya, proses islamisasi, ini penting tuan-tuan, proses islamisasi, nampaknya tuan-tuan nampak, saya rasalah macam tidak berjalan begitu. Macam tidak diberikan perhatian begitu. Macam tidak ada orang yang menundanya sehingga ini. Jadi macam mana Ustaz? Dia proses. Kita faham bahawa proses tuan-tuan, Malaysia ni masyarakat majmuk dan sebagainya. Orang Islam dalam 62%, yang lebihnya ialah orang yang bukan Islam. Sudah tentulah untuk kita membuat proses menjadikan Islam itu pilihan utama, sudah tentulah melalui beberapa fasa-fasa tertentu. Jadi proses Islamisasi itu adalah satu daripadanya. Jadi Ustaz komen sikit tentang proses. Saya rasa zaman Ustaz mungkin proses itu baru bermula. Ustaz masih kecil di sekolah lagi dan sebagainya. Tapi itulah proses yang awal lagi. Profesor-profesor, saya tak mau namakan profesor yang bersama dengan saya, dengan kami, tuan-tuan, dalam proses Islamisasi of Knowledge. Kemudian itu kita ada penerapan nilai Islam. Saya pun terlibat secara langsung, tuan-tuan, penerapan nilai Islam dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi terap yang macam mana, apa hasil daripada terapan itu, kita saksikan daripada masyarakat kita sekarang ini. Di mana agaknya? Yang pertama, Ustaz, cuba penting tak proses yang namanya Islamisasi. Yang kedua, penting tak proses yang namanya penerapan nilai-nilai Islam. Yang ketiga Ustaz, di mana agak silapnya sehingga hari ini tidak terjelma nampak hasil natijah daripada proses itu. Macam mana Ustaz? Baik, terima kasih Datuk. Satu benda yang saya suka bersama dengan Datuk ni, iaitu soalan ni Datuk bagi spontan. Dia mencabar minda dan panel ni tak boleh nak ralik. Kan, pada kita duduk live dengan selalunya dengan orang lain itu, soalan dia dah bagi dah awal. Dengan Datuk ni tuan-tuan, Datuk dia spontan. Jadi dia jadi fresh, dan kita pun waktu tu dia memerlukan, bila nak bersama dengan Datuk ni, saya dalam banyak-banyak saya duduk bersama dengan live sebagainya ni tuan-tuan. Saya bukan nak puji Datuk. Pasal kalau puji pun Datuk bukan bagi apa, cuma ikhlas kita nak cakap. Bila nak bersama dengan Datuk ni, dia kena, orang tu dia kena membaca. Dia kena banyak maklumat, sebab segi soalan yang Datuk bagi tu hasil daripada kajian dan bacaan. Kalau orang panel tu korang baca, dia mesti jam punya dengan soalan-soalan Datuk ni. Jadi Datuk, saya nak rangkumkan Datuk punya 3 soalan tu Datuk. Soalan yang pertama, berjaya saya kata. Proses tersebut berjaya. Dan proses juga penerapan nilai Islam ni juga berjaya. Tetapi kejayaan itu Datuk, di mana silapnya? Kejayaan tersebut tidak diteruskan. Ini masalahnya Datuk. Ya. Kalau hari ini kita tengok sistem-sistem dalam negara kita ni banyak yang berlandaskan kepada Islam. Dan kesedaran Islam terhadap masyarakat di Malaysia ni Datuk cukup dahsyat. Yang ni saya nak panjang sikit Datuk. Sila. Hari ini kita kata Datuk, dalam sistem pendidikan, alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah, sistem pendidikan kita hari ini, kalau nak dikira dengan zaman saya dulu Datuk, sekolah rendah di zaman Datuk sendirilah lagi ketara. Di zaman Datuk duduk di sekolah rendah, zaman saya duduk di sekolah rendah, dan zaman sekolah rendah lah, penerapan nilai Islam itu jauh berbeza Datuk.
Kalau dulu kita tengok ustazah di sekolah rendah pun tak pakai tudung, Datuk. Zaman Datuk dulu. Saya tengok ayah ada bagi gamak. Gamak dulu-dulu ni. Allah, saya tengok ustazah ke siapa ni dengan rambut satu kembang macam periuk nasi duk atas kepala ni, Datuk. Kembang satu macam yang kata ustazah ni. Hari ini kita pergi tengok, Datuk, penerapan nilai Islam di peringkat sekolah rendah. Bahkan di peringkat tadika itu, sekretari Datuk, kini kata ni, cukup hebat. Kita ada tadika Islam. Kita ada pusat asuhan Islam. Alhamdulillah. Dari sudut perbankan, zaman Datuk muda dengan zaman kami sekarang, saya rasa jauh beza, Datuk. Sistem perbankan kita. Kita nak buat loan, ada Islamic loan. Hari ini orang Islam dia takkan cari selain daripada Islamic loan. Hari ini kita ada insurans. Kita ada sistem insurans Islam. Nak kata proses penerapan nilai Islam itu Alhamdulillah. Tetapi kenapa hari ini kita tengok kejayaan itu hampir tidak nampak? Kerana, Datuk, proses ini, sudut ini kadang-kadang dilepas pandang oleh orang-orang politik. Yang ni minta maaf nak cakap, Datuk. Kita nak bina bank, kita buka bank Islam. Kita nak bina sekolah, kita nak buka sekolah Islam. Tetapi bila kita masuk dunia politik ni, Datuk, Islam dengan politik ni kadang-kadang kita kata kena duduk sekali, tapi kadang-kadang kita juga nak memisahkan. Yang ni masalah, Datuk. Orang politik ni minta maaf cakap, Datuk. Hari ni kita tengok apa yang berlaku dalam negara, dan sampai hari ni kita duduk terkurung dalam rumah ni kerana politik, Datuk. Selagi mana politik tak stabil, macam ni lah kita. Saya rasa orang politik ni perlu diberikan penerapan nilai Islam yang lebih, Datuk. Bukan penjawat awam, bukan rakyat. Orang politik itu sendiri. Bila sebut Islam, politik nombor 2. Aku biar rugi daripada sudut politik aku, tetapi Islam tidak rugi. Ini tokoh yang ada di depan saya sekarang yang bersama dengan saya. Seorang-seorangnya orang politik yang berani mengambil risiko, tutup periuk nasi, tapi jangan tutup Islam. Biar aku hilang jawatan, tapi aku tidak hilang roh Islam. Bukan semua orang boleh buat, Datuk. Biar orang nak kata apa pun, tapi aku dengan Allah. Aku ada tanggungjawab aku dengan Allah. Hari ini kalau kita tengok, Datuk, saya bagi satu contoh, Datuk. Penghinaan terhadap Islam. Tak mana silapnya, Datuk? Penghinaan terhadap Islam hari ini. Hang angkatlah pemimpin ramai mana pun melalui Islam, tapi orang bukan Islam, dia boleh hina Islam macam tu saja. Kita tengok contoh yang berlaku dengan rider-rider Foodpanda. Datuk, hasil penerapan nilai Islam daripada peringkat bawah, Datuk, budak-budak Foodpanda ni, Datuk, kita tengok dia bukan lagu kita duk pakai lebay, Datuk. Dia bukan lagu kita duk ada dengan pakaian Islamik, lepas dengan seluar jin. Tapi bila hampa hina Islam, budak-budak ni sampai dulu, Datuk. Budak-budak ni sampai dulu, Datuk. Ini saya kata, penerapan nilai Islam itu berjaya. Kesedaran terhadap Islam itu berjaya. Saya boleh angkat tabik spring dua-dua belah tangan, Datuk, kepada budak-budak Foodpanda ni, Datuk. Kalau saya duduk di tempat mereka, belum tentu saya berani buat. Tapi hampa jentik Islam, satu geng sampai. Bukan ada apa. Kesedaran mereka terhadap Islam. Sayang mereka terhadap Islam. Tetapi kita tengok hari ini, Datuk, siapa dia orang politik yang membackup mereka, Datuk. Hari ini kita boleh tengok mana dia pemimpin politik yang bersama dengan budak-budak Foodpanda ni. Mereka bukan kacau orang. Mereka bukan duk pergi duduk samsin tak ikut suka. Kenapa yang mereka buat? Karena kecintaan mereka kepada Islam. Sampai bila kita nak melihat orang bukan Islam ni duk hina Islam, Datuk? Habis isu budak Foodpanda, selang sari, Datuk, dia mai pula isu mempersendakan azan. Duduk azan satu rumah puak-puak ni, duduk azan lepas tu duduk gelak. Tak habis dengan tu penghinaan pula terhadap Al-Quran. Sari 2 baru ni. Ya. Apa dia ni yang berlaku ni, Datuk? Ini negara Islam. Majoritinya orang Islam. Tetapi bila Islam dihina, mana dia suara pemimpin-pemimpin Islam? Tak adakah satu undang-undang yang kita boleh kubal? Ni ahli parlimen kita ni majoriti orang Islam. Tidakkah boleh kita buka parlimen, kita kubal satu undang-undang kepada penghina-penghina Islam? Ini dah hukuman yang tersiap untuk mereka.
Hampa berani sentuh Islam. Hampa berani hina Islam. Ni dia hukuman. Apa dia? Antaranya boleh hilang kerakyatan warga negara. Tak bolehkah kita buat? Dalam dunia ni Datuk, yang tak boleh ubah Quran dan hadis ya Datuk. Yang lain tu ubahlah. Quran, hadis yang tak boleh ubah. Yang lain tu hampa ubah. Hampa nak ubah apa? Rakyat tanya hari ni Datuk. Kita kata kita nak menegakkan Islam. Kalau orang hina Islam, mana dia satu undang-undang untuk yang kita gubal untuk orang yang menghina Islam. Jenuh Datuk kalau lagu tu Datuk. Sini terak, sini duk siram, sini duk bakar. Hari ini budak-budak muda tengok kalau orang hina Islam, apa yang dibuat? Kalau ada orang bukan Islam yang berani hina Islam, apa dia tindakan undang-undang yang disediakan kepada mereka? Kita tanya. Datuk, bukan sekadar kita menerap nilai Islam, yang paling besarnya Datuk, bila dah kita terap, bila dah kita semai, kena jaga Islam itu Datuk. Nak jaga Islam mampu, kita duk kerja buat live setiap malam Datuk. Tapi orang boleh hina Islam. Kita terap, sana hina. Kita semai, sana pancung. Kita tak bubuh baja, sana bubuh racun Datuk. Mampu macam tu Datuk. Wallahualam. Allah. Masya Allah tuan-tuan dan puan ya. Kita dibawa ke satu perbincangan, satu bidang tuan-tuan. Kalau tuan renungkan apa yang disebut oleh Ustaz Husam, inilah sebenarnya tuan-tuan penyakit dalam masyarakat. Inilah sebenarnya. Dan tuan-tuan, bila sesuatu mengenai agama dan apa juga mengenai bangsa, mengenai agama, tuan-tuan dan puan ya, kita tinjau daripada sudut politik, maka itulah tuan-tuan akan besar kemungkinannya. Apa yang kita hendak, apa yang kita mahu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara yang menyanyi tinggi di Islam. Kita hanya sebut sajalah tuan-tuan dan puan. Tapi realitinya tidak nampak oleh kerana percaturan politik. Saya nak mengatakan percaturan politik. Dan saya pun tidak nak banyak pergi mengulas lagi kat situ tuan-tuan. Sebab apa yang disebutkannya dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Ustaz Husam tadi, rasa saya tidak ada tempat untuk kita menidakkannya apa yang disebutkan tadi. Dan tuan-tuan dan puan ya, dalam pengalaman saya sedikitlah tuan-tuan di bidang siasah tuan-tuan dan puan ya, yang disebutkan tadi refer kepada saya lah agaknya tuan-tuan dan puan ya. Inilah tuan-tuan dan puan ya, kita kena, perjuangan kita ini tidak lain dan tidak bukan untuk Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, untuk Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Untuk kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, nak mati sebagai orang Islam, ada jawapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan ya, beberapa isu yang saya ketengahkan semasa menjadi exco dulu tuan-tuan dan puan, hingga menyebabkan hilang bukan saja hilang jawatan, bukan saja hilang ruang, tetapi alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah saya telah menunaikan satu daripada tugas saya tuan-tuan. Saya telah menunaikan satu daripada apa misi dan visi saya dilahirkan ke permukaan bumi ini. Dan dibenarkan, disangkutkan satu amanah kepada saya. Amanah apa? Untuk menjunjung Islam di satu tempat di Malaysia ini tuan-tuan dan puan. Tapi saya tidak defend diri saya, tidak tuan-tuan dan puan. Yang defend diri saya nantilah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya harapkan akan berlaku kepada tuan-tuan, kepada teman-teman ramai. Dan saya yakin Ustaz, saya yakin teman-teman ni yang dalam politik pun masih ada lagi teman-teman yang berminat. Masih ada teman-teman yang meletakkan Islam pilihan yang pertama dan utama. Yang Ustaz kata tadi, pilihan yang paling agung, pilihan yang terbaik, masih ada lagi. Tetapi Ustaz, oleh kerana fahaman materialisme yang bergolak gini, yang hebat ini, fahaman keseronokan hidup tuan-tuan dan puan, menikmati dunia, hubbu dunia ini, menyebabkan tuan-tuan kadang-kadang samar-samar, ada pandangan samar-samar tentang agama ini. Baik tuan-tuan, saya nak terus Ustaz ya. Saya dah sebutkan tadi, hubbud dunia ini. Macam mana perkataan Ustaz? Hubbud dunia, mana kasih kepada dunia ni. Sebab kita disuapkan, saya tak cakap pada orang lain tuan-tuan. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, buat master's degree, buat PhD di Amerika Syarikat, yang disuapkan saya ialah faham materialisme. Yang disuapkan saya ialah faham kebendaan. Yang disuapkan saya ialah faham liberalisme. Itu yang disuapkan kepada saya. Maka lahirlah manusia-manusia yang tegak dengan sistem pendidikan di negara sendiri, apalagi negara luar, manusia-manusia yang samar-samar memandang Islam, yang tak nampak sebenarnya gagasan Islam, yang tak nampak keharuman kebaikan Islam, yang tak nampak kekentalan kehebatan Islam, yang tak nampak tuan-tuan dan puan,
Jadi Ustaz kau dapat ulas sikit ni tentang pengaruh hubbud dunia menyebabkan tuan-tuan depan perkiraan kita untuk mempertahankan Islam, untuk menjunjung Islam, untuk berjihad untuk Islam nampaknya lebur, nampaknya kabur oleh kerana dia diwarnakan dengan hubbud dunia tadi Ustaz. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Datuk. Saya nak beralih kepada sebuah hadis Nabi SAW. Ada dua hadis Nabi yang saya nak bawa pada malam ni, Datuk. Nabi kata yang pertama, hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Atau kama qala. Penyakit cinta kepada dunia ni, Nabi kata, kepala kepada segala kejahatan. Dalam hadis yang lain, lebih kurang kalau tak silap saya, hadisnya berbunyi macam ni. Ad-dunya jifatun wa talibuha kilabun. Atau kama qala. Yang ni lagi kasar Nabi SAW letak. Yang pertama Nabi kata, penyakit cintakan kepada dunia ni, Nabi kata, segala kepala kepada segala kejahatan. Apa kejahatan yang berlaku dalam dunia ni, dalam hidup ni, apa pun yang berlaku ni, kenapa dia? Punca dan asasnya, mereka itu sayang dan cinta kepada dunia. Kenapa orang berani rasuah? Kerana orang tahu kalau rasuah ini jalan mudah untuk dapat duit dan habuan mudah untuk menggapai dunia. Walaupun Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar, kita bersyarahlah kok mana pun Datuk, bila dia ada peluang dia sapu serba tu ya Datuk. Allah. Ceramahlah lagu mana pun, ada je peluang dia sapu serba tu. RM1 dia kata jangan cabar aku. RM10 dia kata jangan uji aku. RM100 dia kata hang benar-benar mencabar kewibawaan aku. 10,000 kita suap, dia kata duduk diam-diam, jangan bising-bising takut orang dengar. Dia sapu juga Datuk. Sebab apa dia? Sebab dunia. Nabi kata ini kepala kepada segala kejahatan. Lalu Nabi nak bagi tahu kepada kita, orang yang gila kepada dunia ni hina. Nabi kata Allah. Dunia, ad-dunya jifatun. Dunia ni Nabi kata macam bangkai. Bangkai. Lalu Nabi kata, wa talibuha. Orang yang duk ligan dunia gila-gila ni, yang duk kejak gila-gila dunia ni, Nabi kata kilabun, seperti anjing. Allah. Nabi kata anjing. Dunia ni macam bangkai, tapi orang yang duk kejak dunia tu anjing. Datuk, anjing ni najis paling berat Datuk. Yang dikatakan najis mughallawah, kita duk ngaji fiqh Datuk, anjing dan babi. Dunia tu bangkai, mutawassitah, najis pertengahan. Tapi anjing, orang yang duk kejak dunia tu, macam anjing. Apa dia Nabi nak bagi tahu? Yang pertama, dunia ni hina. Ambil sekadar yang kita perlu. Allah Ta'ala ciptakan dunia itu untuk kita. Lalu Nabi kata, wa khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala cipta hampa bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Ulama kata mudah je Datuk. Ulama kata, ni saya dekat tangan saya ni ada gelas, ada cawan. Kita kalau kita minta cawan, orang bagi cawan ya Datuk. Betul tak? Saya pergi rumah Datuk, Datuk bagi cawan satu, Datuk bagi cawan dengan gelas. Ambil. Tapi bila saya kata Datuk, minta ayak satu Datuk, ayak saya dapat, gelas saya dapat. Apa dia Datuk? Kalau kita kejar dunia, dunia aja kita dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia dan akhirat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ini Nabi kata, ini ulama aja. Kalau hang minta gelas, hang dapat gelas. Tapi kalau hang minta ayak, ayak pun hang dapat, gelas pun hang dapat. Tapi yang hang duk minta gelas tu pasal apa hang tak minta ayak? Nabi mengajak kepada kita kena minta ayak. Nabi kata yang duk pergi kejar dunia tu macam anjing. Hinanya orang yang mengejar dunia tu adalah seperti anjing. Anjing tu apa dia? Najis mughallawah. Najis yang berat. Kalau pergi sentuh dia, salah seorang basah, sama ada kita basah, anjing tu basah, kena sama. Yang kedua, sifat anjing ni Datuk, apa dia? Lidah senantiasa duduk terjelir keluar. Tak tahulah kok Kedah ni anjing jenis lidah duduk keluar, Selangor anjing semua lidah duduk dalam. Saya tak tahulah. Tapi yang saya tahu anjing ni lidah duduk di keluar. Apa dia lidah duduk di luar ni Datuk? Tak pernah cukup. Hang bagilah banyak mana pun duk lapak macam tu lah. Itu yang kata dunia ni.
Aku ni kalau ada sejuta, perasaan aku lega dah. Aku tak bohong. Bagi sejuta, dia kata mau ada tengah 2 juta lega. Bagi tengah 2 juta, dia kata mau ada 2 juta. Tak cukup. Bila nak cukup, orang tua-tua kata jadi pulut udang. Lepas simpui hujung sana, lepas simpui hujung sini baru cukup jadi mayat. Nabi kata sehingga tanah masuk dalam mulut baru cukup. Allah. Jadi Datuk, bila sebut hubbud dunya ra'si kulli khati'ah, saya tak ingat satu hari Ibnu Athaillah Askandari. Kalau kita orang Melayu ni sebut nama dia macam benar-benar dengar Ibnu Athaillah, dia ni pengarang kepada kitab hikam. Dalam bahasa Arab pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada, di masjid-masjid pun orang duk ngajak kitab hikam. Ibnu Athaillah ni bila dia sebut tentang hubbud dunia, anak murid dia tanya kepada dia, Datuk. Dalam satu kisah, anak murid dia tanya kepada dia. Tanya, wahai guru, nak tanya sikit ni. Ibnu Athaillah kata, ada apa? Tadi, apa nama Tuan Guru kata, orang yang gila kepada dunia, Nabi kata, kepala kepada segala kejahatan. Bagaimana nak mengukur sama ada satu orang tu dia tergolong dalam golongan hubbud dunia ataupun tidak? Yang ni, Ibnu Athaillah ditanya. Kita duk sebut selalu tuan-tuan, Allah ini semua ni dunia belaka. Ini hubbud dunia belaka. Ini hubbud dunia. Nak ukur ni sama ada kita ni termasuk dalam golongan hubbud dunia ataupun tidak, macam mana? Adakah kita suka pakai baju-baju yang cantik tu termasuk dalam dunia? Datuk pakai baju warna turquoise. Kalau tak silap saya, warna turquoise kan Datuk? Ya, betul. Saya pakai baju warna kelabu tek enjin. Kita pakai baju ni. Orang kata ni, semua dunia belaka. Adakah ini dunia? Datuk, kita buat rumah yang selesa, Datuk. Apa ni buat rumah besar-besar lah. Sekali kita ni nak duduk dalam kubur 7x3. Kita pakai kereta yang selesa. Oh, ni dunia belaka. Adakah tu dunia? Nak kata yang hubbud dunia ni macam mana? Kan satu orang sahabat pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni suka benda-benda cantik, baju cantik. Tabiat kita suka pakai baju cantik. Orang tengok Datuk Asali ni umur 70 berapa 3 ke 4 Datuk. Ya. Sama dengan ayah saya. Sama. 73. Tapi cara pakaian ni macam ni, jangan duduk ni Datuk pun duduk sembang Islam dia pun gila dunia. Tak. Islam Nabi kata, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu dia cantik dan Allah suka kepada benda-benda cantik. Kita buat benda-benda cantik ni Allah Taala suka dia tu. Pakai baju cantik ni nak buat apa ni? Sebelum nak live, baju yang cantik ni kita pakai menghadap Allah dulu. Ni kadang-kadang Allah semayang Datuk, mau dia nak keluar pergi pejabat Datuk, dia punya angkat nektai tu sampai leher jadi kecil. Leher jadi kecil, dia punya duduk jerut nektai tu. Mai dia nak mengadap Allah, dia punya loklak kain pelekat dengan lebay, baju haram tak pakai. Ini bukan kata orang lain. Ada tengok live kita malam ni, ada seorang dua je panggil tu. Lubang pusat nampak macam lesung batu tu. Bila dia nak mengadap Allah. Ni dah. Rumah kita nak buat cantik. Alhamdulillah. Selesa, anak perempuan ada satu bilik, anak lelaki ada satu bilik. Awak yang besar sangat rumah yang ni. Alhamdulillah, bilik aku satu, bilik anak lelaki satu, bilik anak perempuan satu, surau satu. Sebab apa buat surau? Lah aku tak boleh pergi surau, dia dalam rumah ni aku boleh buat jemaah. Adakah tu termasuk gilakan dunia? Ni siapa yang ustaz pakai kereta besar? Senang nak pergi ceramah. Hampa jangan duk ukur ustaz-ustaz ni macam hampa. Kereta seminggu sekali nak keluar pun bayar. Kita kereta seminggu sekali nak rehat pun bayar. Kalau duk pakai kereta buruk gaya nak pergi ceramah 6.30, kereta berhenti tepi jalan duk ambil kipas macam kipas satir, duduk kipas enjin. Sampai bila nak sampai tempat ceramah? Adakah itu gilakan kepada dunia? Yang ni pun kena kadang-kadang persepsi ni Datuk. Dia persepsi ni. Ada orang, Allah ni dunia belaka. Ni dunia belaka. Apa dia yang kata sayang pada dunia ni? Kita nak tahu ni. Apa dia? Lalu Ibnu Athaillah bila anak murid dia tanya, yang ni saya nak minta tuan-tuan malam ni kita buat ukuran. Saya ukur diri saya, maklum hadut tengok live, ukur diri maklum hadut tengok live, ukur diri maklum. Yang kata gila kepada dunia ni bila anak murid Ibnu Athaillah tanya, Ibnu Athaillah kata, cara nak mengukur. Anak murid dia tanya, macam mana kami nak tahu sama ada kami ni tergolong dalam golongan yang cinta kepada dunia ataupun tidak? Ibnu Athaillah Askandari kata dia, aku bagi satu perumpamaan.
Contoh kepada hampa. Suatu hari ada orang datang di hadapan hampa, dia datang untuk minta sumbangan, derma, infak fi sabilillah. Mainlah satu orang main minta derma kat kita. Duduk tak duduk ni Datuk. Contoh satu hari kita duduk di rumah, tiba-tiba main satu orang, Assalamualaikum. Kita bawa Waalaikumsalam. Ni Tuan Haji, saya ni datang nak minta sumbangan lah untuk pembangunan Anjung Husnul Khatimah. Contoh. Ni kita dah buat live. Ya. Anjung Husnul Khatimah. Dia keluar. Dalam poket dia ni ada duit, Datuk. Ada duit. Tak ada banyak pun, RM30. Dan dia mampu untuk menyumbang. Waktu tu kita nak tengok, kita nak hubud dunia ataupun tidak, macam mana. Peluang kebajikan ada di depan mata. Duit ada di dalam poket. Kita nak ambil peluang tersebut tak ataupun tidak. Kalau duit ini masih duduk dalam poket, duit ni aku nak guna untuk dunia. Tapi kalau duit ni aku bagi kepada dia, duit ni aku nak hantar ke akhirat. Waktu tu, pada masa tu, yang mana lebih utama untuk dia rehat? Dia tanya macam-macam ni. Ni apa pula ni Husnul Khatimah ni, aku tak ada dengar tu imam yang duk sebut. Dah yang ni kami nak buat satu komplek lah untuk orang-orang yang nak habiskan usia dia dalam keadaan elok. Kita bagi tempat tu. Nak buat di mana? Dia tanya kawan tu. Ni kita nak buat ni di belah Shah Alam apa semua ni. Ni bukan exco dulu ah. Ya dialah yang wakaf tanah ni Datuk Azali ni. Dia Datuk tu minta kat aku. Pasal apa aku bukan Datuk? Ada pula dah dia. Dia bersyarah dekat kawan tu 10 minit. Sekupang baharan tak bagi. Allah. Saya pernah kena Datuk. Saya nak cerita pengalaman saya ni. Masa saya duk mengaji di Yayasan Islam College Sekolah Rendah. Kami budak darjah 4, darjah 5, darjah 6, kami dapat satu job pasal kami ni bila pi ke situ di sekolah agama tu, kami punya semayang ni kadang-kadang 3 sesi baru selepas. Zuhur kami akan semayang jemaah. Jadi satu ketika kita buatlah program ni nak cari dana sikitlah untuk nak penambah baikkan surau tu. Jadi pihak cikgu ni bagilah kami buat job. Kutip ke tepi sekolah tu, pergi jumpa orang rumah ke tepi sekolah, adalah cikgu yang akan pantau kami, yang akan jaga kami. Pilah kita ni. Saya pergi satu rumah ketua tu. Kita ni dia bagi beg kita selang kat belah kanan tu, pakai baju Melayu putih, seluar putih. Panggil salam ni nak keluar angkung, tak keluar rumah dia. Assalamualaikum. Kita masa tu budak baru jam 4 bodoh. Nabi kata 3 kali panggil salam, orang tak keluar balik. Saya punya pegangan waktu tu, aku dah sampai dah. Aku panggil salam, lagi tak keluar lagi tu aku panggil. Dah aku sampai dah. Nak sampai rumah hang ni bukannya senang. Keluar pakcik tu, apa tu? Kom. Tak reti kau orang nak makan nasi. Allah. Dia marah ni. Ni main mana ni? Kami daripada sekolah tu pakcik. Main apa ni? Nak minta sumbangan, nak buat surau. Nak buat surau, nak buat apa? Soalan saya kata bodoh untuk ni. Nak buat surau, nak buat apa? Nak semayang lah. Dia kata, hampa ni bukan ada kerja apa, dia minta derma. Bini dia pun keluar. Bini dia tanya saya pula, ni budak Melayu ke budak tani? Dia tanya saya. Kita dah tengah hari hitam kita pun, ni budak Melayu ke budak tani? Dia tanya. Saya kata Melayu orang kod dia. Bini dia tu bagus. Bini dia kata, abang bagilah duit. Abang budak-budak ni mau kita tak bagi duit, dia tak balik, kita nak makan nasi pun bayar. Dia pun tanya, ni berapa? Dia tanya. Saya kata, kami jual satu kaki RM10. Dia pun masuk ambil RM10. Nah, sekaki sudah. Saya pun koyak masuk dari situ. Saya kata, pakcik, duduk di dunia pun 2 kaki, bukan nak pergi akhirat sekaki kot. Hang pandai cakap, dia kata. Ini dia kata, betul juga. Abang ambil lah. Abang 2 kaki, saya 2 kaki. Boleh 40. Nak dapat 40 tu, 4-6 kali kena dekah. Ni kita ni, Datuk. Kalau ramai minta, waktu tu kita nak keluar duit ke tak? Sayang. Kalau sayang, hang tak boleh keluar duit untuk agama Allah. Hanglah yang termasuk dalam golongan hubbud dunia. Itu ukurannya. Masya Allah. Sedangkan Nabi kata, as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun min Allah. Ada orang duk main minta derma, sumbangan, wakaf. Itu hadiah daripada Allah untuk kita. Lalu anak murid Ibnu Athaillah tanya, wahai guru. Nak tanya pula, wahai guru, macam mana kita nak buang sifat hubbud dunia? Dah kita belajar tadi hubbud dunia ni bahaya. Macam mana pula cara kita nak buang? Ibnu Athaillah Skandari jawab, mudah ya Datuk. Nak buang perasaan hubbud dunia dengan cara apa dia?
kena banyak-banyakkan bersedekah. Allah. Tuan-tuan ingat saja-saja ke tuan-tuan? Tuan-tuan ingat saja-saja ke? Kita tengok sagi ada peluang sedekah sana, sagi ada peluang sedekah itu. Itu cara kita nak buang perasaan hubbud dunia. Nak buang. Kena buang, tuan-tuan. Perasaan tu kena buang. Sebab apa dia? Kalau kita biar dia duk berakak dalam diri, kalau kita biar dia duk tumbuh dengan rendang dalam hati, kita takkan kejar akhirat. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ini amalan saya. Banyak pun tuan-tuan, setiap hari tolong bersedekah. Saya minta yang tu. Saya sayang kepada tuan-tuan yang menonton ni, ayah-ayah saya, ibu-ibu saya, ni yang duk menonton kita ni. Saya minta satu kepada ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Setiap hari tolonglah bersedekah. As-sadaqatu biqadariha. Sedekah ni biar padangan kita. Ustaz, saya tak ada banyak ustaz. Sedekahlah. Azam dalam diri kita. Sehari RM1 aku nak sedekah. Tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan kena ada buat satu program, iaitu apa dia? Transaksi menukarkan habuan dunia kepada saham akhirat. Allah. Transaksi ni kena buat setiap hari, tuan-tuan. Bangun pagi-pagi itu, lepas sembahyang subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi kata, akan ada 2 malaikat turun ke langit dunia. Setiap pagi dia akan berdoa kepada Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, kalau ada orang yang bersedekah, yang menginfak setiap hari ini, Ya Allah, tukarkanlah dengan kebaikan. Ni Nabi kata, doa malaikat ni, minta kepada kita ni. Kalau ada orang yang bersedekah, tukar bagi lagi banyak. Kalau orang kedekut, sekat harta benda dia. Kita kena buat transaksi ni setiap hari, tuan-tuan. Yang ni amalan saya. Setiap pagi, saya akan bersedekah. Ke arah mana, kita cari. Tuan-tuan tak boleh kan nak istiqamah, tuan-tuan, setiap pagi. Hari ni, pusat pengajian ni aku bagi. Esok, pusat pengajian ni aku bagi. Bismillah, ambil hari Jumaat. Bismillah, aku nak mula berubah. Esok hari Khamis buat. Tak payah Khamis, malam ni buat. Aku esok mati. Buat malam ni, tuan-tuan. Malam ni, tuan-tuan duk tengok ni live. Kita duk ada nama akaun. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni aku nak bagi dekat Yayasan Kebajikan Sabah. Untuk anjung husnul khatimah. Bismillah. Allah. RM10 aku bagi hari ni, Ya Allah. Tolong tukar dengan saham akhirat aku. Esok tengok pula pusat-pusat pengajian lain. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi amanah ni kepada kita. Ini cara untuk kita buang sifat hubbud dunia, untuk kita ni menjadi hamba yang mencari hubbul akhirah. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah. Tuan-tuan, saya sampai